Ya Razak ya Razak, ya Alim ya Alim ya Alim, wa bihi nasta'in. Allahumma rabbana rabbi zidna ilma, Allahumma rabbana ihdinas siratal mustaqim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim ithnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahman min syai' in antum illa takdzibun qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum mursalun wa ma 'alaina illa al-balagul mubin. Baik. Ini ialah sambungan surah Yasin. Kita ambil ayat ke-11 ya. Ulang sikit. Orang daripada ringkasan daripada apa yang kita dah belajar, ialah surah Yasin ni nak menceritakan tentang suatu kaum yang tidak ada lagi wahyu Quran ni diberitahu kepada mana-mana penduduk dia. Ayatnya duduk di ayat ke-6, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Ini tujuan diturunkan Quran. Quran diturunkan tujuan dianya litunzira, supaya kamu semua yang reti tafsir Quran dan hadis ni memberitahu satu kaum ma unzira aba'uhum, yang tak pernah lagi diberi peringatan pada bapak-bapak mereka, iaitu tok guru dia. Fahum ghafilun, maka mereka lalai leka. Ini ialah keadaan musyrikin Mekah dulu. Ini keadaan musyrikin Mekah dulu. Iaitu musyrikin Mekah dulu, dia tidak ada kitab. Dia tidak ada kitab yang daripada wahyu yang dibaca kepada dia. Sedangkan kitab Taurat, Injil ada ada di Mekah. Masa ada orang Arab ada belajar. Kristian ada situ. Tapi dia tak belajar. Jadi akibatnya mereka sesat. Lalai leka situ makna sesat. Keadaan kita di Malaysia pulaknya. Tidak ada orang yang sebab agama ni dengan baca ayat Quran kepada umat Malaysia, orang Islam Malaysia, sebelum Perang Jepun. Maknanya masuk Islam tu masuk dengan begitu, Quran tak dibaca pada dia, hadis Nabi tak dibaca pada dia. Jadi orang yang tahunya hanya membaca Quran. Baca Quran tahu, isikan Quran tak ada siapa yang ajar daripada dulu lagi. Sehinggalah lepas Perang Jepun, maka adalah beberapa orang bawa balik mari ilmu ni daripada India. Waktu pelik, ada beberapa orang lagi daripada Mekah bawa balik mari. Kemudian mereka tu berhadapan dengan ahli bid'ah Malaysia dan tak buat madrasah, sehinggalah 15 tahun lepas baru start orang buat madrasah. Yang reti tafsir Quran ni, ulama-ulama yang balik tu membuat madrasah 15 tahun lepas. Tu yang baru.
Baru gitu ya, 15 tahun lepas baru. Dan sekarang sudah keluar. Sudah keluar ulama-ulama hasil daripada merasa ni. Sudah keluar. Baru jumpa. Dan merasa baru sudah keluar pula dah. Keluar. Dan nampak sudah bergerak dah. Perjuangan Islam tu sudah bergerak. Untuk membaiki ni sudah bergerak dah. Ya? Jadi ayat tu litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun tu rujuk pada orang Malaysia lah, senang-senang. Tak pernah baca. Bila saya sendiri baca ayat Quran ni pada mereka, terus lawan. Macam orang musyrik kau. Super, tak ada beza apa. Sifatnya, apanya, kata-katanya, super orang musyrik kau. Ya herannya dia hanya sebab pakar. Allah, nantilah kita belajar lah, kita belajar. Baik. Jadi sama saja kalau orang yang Tuhan kunci hati, sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, ayat 10. Sama saja. Kalau dia tak jenis tak beriman, sama saja. Tetapi bagi sesiapa yang terima ni ayatnya. Innama tunziru man ittaba'a dzikra. Sesungguhnya orang yang boleh dapat peringatan daripada Quran ini ialah man ittaba'a dzikra, orang yang sanggup nak ikuti peringatan Quran tu. Orang yang nak ikut saja boleh. Orang yang tak nak ikut, hati tak nak ikut tu, dia percaya pada tok guru dia tu, orang ni memang tak ada. Sebab setiap kali mereka jawab tu, dia berhujah dengan tok guru dia. Setiap kali dia jawab tu, dia berhujah dengan guru dia. Orang yang boleh terima Quran ni ialah orang yang nak ikut Quran. Tu. Man ittaba'a dzikra, orang yang nak ikut Quran. Zikra tu peringatan Quran. Lepas tu ada satu lagi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang nak ikut ajaran Nabi. Orang ni yang boleh. Orang yang tak nak ikut ni, tak nak ikut Quran, tak nak ikut hadis ni, orang ni tak boleh. Tak boleh. Quran ni akan jadi pekak bagi dia. Quran ni akan jadi buta bagi dia. Wa khasyar rahman bil ghaib, dan dia takut pada Tuhan Rahman yang ghaib, tak nampak tengok. Dia tak nampak tengok pun dia takut dah. Innama fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim, maka berilah berita gembira kepada dia orang yang terima tadi. Bimaghfiratin, dia terima saja hak tu Tuhan ampun dah dosa. Waktu orang yang nak terima, ada kehendak nak terima tu ampun dah dosa. Wa ajrin karim, dan pahala yang mulia nak diberi jika dia ikut sungguh. Jika dia ikut sungguh Quran dan ikut sungguh ajaran Nabi. Kalau dia tak ikut tak Nabi, nak ikut saja tak Nabi ya. Jadi ayat malam ni ya, inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kamilah, Tuhan kata kamilah Tuhan yang menentukan yang menjadikan mati. Kamilah yang menghidupkan orang yang sudah mati. Kamilah orang yang menentukan hidupnya satu orang yang sudah mati. Kamilah yang menentukan. Sesungguhnya kami, kalau dari segi nahwu dia al-sarafnya, sesungguhnya kami, nahnu, sesungguhnya kami, nuhyi, kami, 3 kali. Tapi tengok tafsir itu sekali ya. Tengok. Semula dengar ni. Semula dengar. Inna, sesungguhnya kami, nahnu, sesungguhnya kami, nuhyi, kami. Apa dia makna ni? Apa makna? 3 kali kata perkara yang serupa. Apa makna? Oh. Nampak tak? Tekan sikit hari ni. Semula tak faham ni, tak apa ni. Semula dengar kan? Inna, sesungguhnya kami, nahnu, sesungguhnya kami, nuhyi, kami. Apa dia? Maknanya aku 3 kali. Maknanya sungguh-sungguh. Menentukan mati. Mana orang lain tak boleh ni. Orang lain tak boleh. Aku saja boleh. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum,
dan kami akan tulis apa yang telah mereka buat. What dia buat tu Tuhan tulis. Satu lagi, wa atharuhum, dan kesan dia buat. Kesan dia buat, yang dia tinggal. Kalau tak boleh tinggal kan, tu dia. Satu dia buat, satu lagi kesan dia buat, iaitu apa nak beri contoh ni? Sebelum awak main belajar ni, awak solat, awak puasa, zakat, haji, tak? Lepas tu tak ada. Awak baik. Apa kesan pada orang lain? Tak ada dah. Tak ada. Maknanya apa yang awak telah buat ya, kesan yang awak buat tu, awak ada beritahu siapa-siapa tak? Tak ada. Maknanya orang lain masuk neraka tak apa, asalkan kita masuk surga. Jadi makna sifat juang tu tak ada. Sebelum ada ni lah. Sehinggalah mari sini, bila belajar sikit kena beritahu dah. Sebab ni kesan ni maknanya apa yang kita nak tinggal, iaitu Nabi kata, bila mati satu anak Adam, tinggal 3 perkara. Tak, amal soleh dia. Lepas tu amal ibadat, amal soleh dia satu. Lepas tu ilmu yang berguna. Ilmu apa yang berguna? Ilmu agama yang berguna. Awak beritahu ke manusia? Tidak. Jadi maknanya orang kita ni tak tinggal tu, ilmu berguna tak tinggal. Lepas tu anak yang doa pada dia. 3 perkara tu yang tinggal. Jadi yang pertama dia buat, yang kedua dia buat, yang ketiga orang lain buat. Faham? Untuk dia. Yang ketiga baru orang lain. Lepas tu kalau orang tak ada anak macam mana? Kalau anak tu jenis kufur apa juga, tak guna ke? Maknanya yang penting sekali dia aja. 2 perkara depan. Amal soleh dia. Amal soleh tu masuk sedekah apa semualah. Kemudian satu lagi ilmu yang berguna. Ilmu tu apa dia? Iaitu apa yang awak tahu tentang agama ni sebar pada orang lain. Tu ilmu tu. Bukan ilmu masak ke apa tu, bukan tu. Walaupun ilmu tu boleh pahala juga, tapi ilmu yang berkekalan ni ialah ilmu ni. Semua ulama kata, semua hadis pun beritahu ilmu tu ialah ilmu Quran dan hadis. Itu ilmu agama. Kesan dia. Begitu juga apa yang dia buat. Dia buat jahat. Dia buat bid'ah lah senang. Buat maulud, dia je mengajar. Dia buat tu, dia berdosa. Kemudian dia ajar orang lain pula. Orang lain tu buat. Orang tu berdosa juga. Lepas tu dia je dapat dosa orang tu pula. Super dua tu. Macam juga kita ajar pada orang dapat pahala, kita dapat pahala kan ajar pada dia. Dia ajar pada lain, kita dapat pahala. Gitu. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan setiap sesuatu tu kami tulis, kami hitung, kami bilang dalam sebuah kitab yang jelas nyata. Kitabnya jelas nyata, tidak ada salah akaun lah. Accounting dia tak salah lah. Jelas, semua jelas. Iaitu ada 2 makna, satu kata Lauh Mahfuz, satu lagi kata ilmu Allah. Okey. Ayat ke-13. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Ceritalah bagi kepada mereka suatu contoh penduduk suatu bandar. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Ceritalah, berilah bandingan. Ayat ke berapa? Ayat ke-13. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Berilah bandingan, berilah contoh tauladan pada saat untuk mereka berkenaan dengan penduduk satu bandar. Penduduk Korea satu bandar. Bandar tu namanya Antakya. Bahasa Arabnya Antakya, dalam bahasa Mak Salehnya ialah Antoik. Antoic.
Antopiah awak boleh lah ni. Antopiah ni kau Arab kau bahasa sekarang ni. Antoy duduk di sebelah dekat dengan Syria. Ibu negara dia tu apa? Syria. Ha? Apa Damsyik? Dekat dengan Damsyik. Dekat dengan Damsyik. Iaitu kota Purba tu yang ada 4 tiang. Kalau kita selalu tengok ada kota Purba 4 tiang. Kota tu. Iaitu penduduk mana tu? Jadi nak belajar tafsir Quran ni kena erti ni. Kalau tidak awak baca tahu cerita dari mana ni. Ini ialah cerita orang Kristian. Ini cerita orang Kristian. Zaman Nabi Isa AS. Nabi Isa ada hidup lagi ni. Nabi Isa ada di dunia lagi. Dan mereka yang dalam bandar ni ialah penduduk orang Rom. Agama Romani lah. Sembah Zeus, Aphrodite apa tu lah. Semua tu. Semua berhala tu. Jadi dia ada Zeus, dia ada Aphrodite. Aphrodite itu bini dia. Lepas tu dia ada anak dia. Anak dia tu nama Hercules. Awak tak tahu dah. Lepas tu Nabi Isa, Tuhan. Lepas tu Siti Maryam. Lepas tu Nabi Isa. Nampak tengok ni. Bila Kristian termasuk, bila Rom termasuk Islam, masuk Kristian, dia tukar daripada Zeus tu kepada Tuhan Allah. Kemudian Aphrodite itu Siti Maryam. Lepas tu Nabi Isa tu anak dia. Dia panggil Roman Catholic. Roman Catholic yang ada sekarang lah. Yang pop-pop apa tu. Yang satu lagi tu Protestan. Dia kata tak boleh ada berhala. Okey lah. Sebab jadi dibuat berhala apabila orang Rom masuk Kristian, agama Kristian. Faham? Oh, tak tahu cerita ni pula ni. Nak ajar manusia macam mana ni? Baik. Selain daripada tu ialah Rom ni dia ada apa dia? Dia ada stadium dia, Colosseum dia panggil. Di mana dia bunuh orang dengan lempar lawan harimau lah, singa lah, apa benda lah. Tak. Ni ialah zaman awal Kristian. Nabi Isa ada. Lepas tu dia akan lempar dalam ni lah. Ini ialah cerita dia. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Ceritalah, buatlah bandingan untuk manusia tu, cerita penduduk satu bandar. Idja ahal mursalun, ketika datang kepada mereka rasul-rasul yang diutus. 3 orang rasul diutus, Nabi. Ada banyak tafsirnya. Yang saya belajar daripada Qutubi, daripada tafsir Qutubinya, dia kata Nabi Isa, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Soduk dengan Sam'un. Itu dalam Qurtubi. Kalau kitab lain, nama lain 2 orang lagi. Wallahu a'lam lah yang sebenar lah. Wallahu a'lam yang sebenar Nabi 3 orang tu. Tapi yang Nabi Yahya tu memang satu daripadanya. Nabi Yahya ni sepupu Nabi Isa alaihissalam. Dia tua Nabi Yahya 6 bulan daripada Nabi Isa. Dia pun besar 6 bulan, dia beranak 6 bulan, Nabi Isa pun beranak. Idh arsalna ilaihi muthnaini, iaitu ketika kami utuskan kepada mereka tu penduduk bandar tu 2 orang rasul. Mari ajar 2 orang nabi mari ni untuk satu bandar ni. Ni maknanya bandar ni beramna ni. Orang Rom kan semua berhala kan. 2 orang nabi. Yang mula-mula tu Nabi Yahya dengan Nabi seorang lagi itulah. Fakadzabuhuma, maka mereka mendustakan keduanya. Dalam bahasa ni, dusta sini makna tolak. Bahasa Melayunya tolak. Kedua-duanya.
fa'adzadna bitsalisin, dan kami gagahkan dengan yang ketiga, dengan nabi yang ketiga. Tiga orang nabi mari. Faqalu, maka mereka ketiga-tiga itu kata, inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami diutuskan kepada kamu. Kami ini rasul-rasul yang diutuskan kepada kamu. Utusan Allah. Ada dua kemungkinan sini. Nabi Isa yang perintah dia pergi, atau Allah Ta'ala perintah dia pergi. Tetapi umumnya semua nabi-nabi ini akan ikut ajaran Rasul. Semua nabi ini kena ikut perintah Rasul. Dia tidak boleh buat syariat sendiri pasal Rasul ada. Jadi Rasul situ ialah Nabi Isa AS. Jadi segala apa yang diajar tu ialah mari daripada ajaran Nabi Isa AS. Dalam dia ajar, awak kena catat ni cerita dia. Ada rekat, ada cerita dalam hadis, tapi saya beritahu rekat lah. Iaitu dia mengajar ni, yang dua orang mula-mula mengajar ni boleh satu orang ya. Kalau ramai-ramai penduduk tu boleh seorang ada murid. Mari seorang lagi pun boleh, seorang tu juga lekat. Tak ada orang lain, tak ada. Nama dia Habib bin Najjar. Nama dia Habib bin Najjar. Habib An-Najjar nama dia. Jadi Habib An-Najjar ni mengikut riwayat yang saya belajar daripada Qutubi, dan kitab Qutubi itu, dia kata begini. Dia ni orang mengikut riwayat tu lah. Wallahualam lah. Israeliat macam mana tak tahu ni. Daripada kitab Qutubi itu, kitab Qutubi pun berapa jilid ni. Kitab Qutubi ni juga ni, depa juga ni, uraian dia. Jadi dianya orang penyakit kusta. Habib An-Najjar ni penyakit kusta. Dia duduk dalam berhala, dalam kuih lah, kuih Zeus ni lah, kuih orang Rom ni, 70-80 tahun, 70 tahun kau begitulah. Duduk puja berhala tu. Jadi penyakit dia ni tak sembuh-sembuh. Jadi jumpa dengan dua orang rasul ni, atau tiga orang rasul, ajar-ajar dia tu, mujizat dia ke apa ke, wallahualam, atau doa, sembuh penyakitnya. Penyakit tu sembuh. Dan dia pun memeluk Islam lah, atau Kristian lah masa tu. Itu. Dan dia jadi kaya raya apa tu. Dia berniaga, boleh harta lah pula ya. Niaga sutra ni, riwayat ni lah. Wallahualam lah, cerita tu tak penting mana. Yang pentingnya ialah tiga orang rasul ajar kepada, boleh ajar hanya satu orang. Kita ni ramai dah ni, boleh kira lah. Awak cuba bayar tiga orang Nabi pergi mengajar satu bandar, boleh satu orang. Allah Rabbi ya Karim. Degil ni, berat ni degil. Jadi bila dia cakap ni faqalu, jadi ketiga-tiga ni, mula-mula dua, lepas tu yang tiga pula kena beritahu. Faqalu inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan yang diutuskan kepada kamu daripada Allah. Faqalu, penduduk bandar tu kata, ni musyrikin lah ni yang panggil. Ni oleh kerana ni ayat Mekah, ayat Makkiyah, maka kafir yang mana ada ni kafir musyrikin. Semua berhala, semua perantara. Faqalu, mereka kata, ni jawab perang begini lah ke, ma antum illa basyarun mithluna, tidaklah kamu melainkan satu orang lelaki, melainkan lelaki-lelaki seperti kami jugalah. Supaya kami nak ya, kalau Nabi ni kena orang malaikat. Lagi dah ni. Nabi ni mesti malaikat. Orang macam kamu tu seperti kami ni tak payah nak mengaku tak payah nak mengaku Nabi lah. Wa ma anzalur rahman min syai'. Dia tahu Tuhan ni. Dia percaya pada Allah ni, pokok ni. Wa ma anzalur rahman min syai', dan tidaklah Tuhan Rahman tu menurunkan apa-apa wahyu pun. In antum, tidaklah kamu illa takdzibun, melainkan bohong saja. Supaya kita lah, apalah ustaz ni mari. Dia kata saya, kata PM macam-macam saya.
ustaz ni tafsir tidak seperti Tok Guru tafsir tu, suruh ramai-ramai tafsir Quran. Tak tahu dia tafsir macam mana, dah syirik bidah orang buat tu. Tak, dia tafsir macam mana Quran tak tahu, syirik pun tak kenal. Dia nak suruh kita tafsir supaya boleh buat syirik, betul tak? Payah kita. Sebelum payah bidah tu boleh amal, payah kita. Faqalu, mereka kata, Nabi Muhammad dulu ni cerita dia. Katanya Nabi, ya masyarakat Quraisy, wahai Quraisy, jika aku beritahu kepada kamu belakang bukit ni ada tentera berkuda nak serang kita, percaya tak? Percaya, pasal kamu ni Al-Amin, orang yang jujur, orang ni bagus, best punya orang. Tak? Masa tu beres itu, masa sekat tu beres. Nabi pun kata, ala ketahuilah, la ilaha illallah. Abu Jahal Hak bangun berdiri, bohong kamu Muhammad, kamu ni tidak lain tidak bukan gila dah, sesat dah. Jadi yang tadi dia berubah daripada apa ni, Al-Amin, yang jujur tu, yang amanah tu, kepada gila ataupun sesat. Supalah ni pun belum saya mengajar tu, beres ni bagus ustaz ni, tilak orang gini. Roh ajar tu sudah, tak ada gila, sesat dah. Bila kita ajar, bila kita wirid ni belakang kat ibu tangan. Bila kata dalam wirid ni ada ni, dah salah, awak salah, tunggu saya betul. Gitu, support ni. Faham ni? Maknanya bila ajarkan tauhid tu mari, dia tak faham la ilaha illallah ni. Ada saya beritahu awak cerita, satu cerita. Tahu ni, yang saya tamlih di kolam air mana? Ada? Param. Yang param tu. Orang lain dengar ada. Dia cerita dah sikit lah. Ulang sikit. 3-4 hari lepas, ada satu hari ni jumpa sore pula. Hari ni ajak mengucap, cuma ajak dah. La ilaha illallah. Apa makna? Saya percaya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad Rasulullah. Kocuk lah. Tepuk dah. Saya kata la ilaha illallah mana apa? Saya percaya Nabi Muhammad Rasulullah. Jadi lu kata ni 68 tahun ngomong. Orang kata pula tu. Allah. Kita bertengok di atas bawah. Pagi tadi. La ilaha illallah tu saya percaya, saya nak saksi Nabi Muhammad Rasulullah. Dia kata jawab gitu. Lepas tu dah salah tu la ilaha illallah. Malah tak tahu makna dia. Dia kata pula tak tahu makna pula. Allah. Tak. Maknanya ajar mengucap ni satu masalah dah. Jadi saya pun cerita pada dia mengenai param. Jadi tabligh pada dia cerita param tu semula. Mengenai satu orang lain pula. Satu orang lain, nama apa tak tahu tu, waktu baca itu umur 68 ni, 67 dianya 68 ni. Sehat belaka ni dua-dua ni. Jadi saya tanya dia, agak-agaknya dia orang Kelantan belaka ni, agak demonya kalau mati ni balik jumpa Tuhan ni, Tuhan tanya Quran aku dah belajar dah ke? Kalau boleh jawab gini beres. Sorry Tuhan, saya tak ada. Saya tak payah cerita kau. Tak boleh gitu ustaz, tak boleh. Dia kata. Saya pun tanya, la ilaha illallah makna apa? Dia berkata tidak ada Tuhan melainkan Allah. Jadi saya cerita param tu kepada orang ni tadi, orang pagi tadi. Cerita pula ni, ABC semula ni. Maksud jadi la ilaha illallah apa makna? Dia berkata tidak ada Tuhan melainkan Allah. Apa cik dulu? Saya kata kalau awak kata gitu, supaya orang kafir kata, kafir mana percaya Allah Ta'ala, katanya apa cik tu? Param. Baru panggil param. Param, itu berhala tu Tuhan awak kau? Bukan tak? Berhala. Param kata tidak, Tuhan saya. Jadi awak sebut apa param? Saya sembah dewa. Dewa tu Tuhan awak kau? Tidak.
Lepas tu Tuhan awak siapa? Para berkata Allah Ta'ala Tuhan. Lepas-lepas ni India ada, Cina ada, Melayu ada. Ada dah 50 orang gitu. Terus mandi lah kan kok oleh panas. Oh tak kira mana. Cuba tak mandi kita sabar itu supaya ya. Lepas tu Parang, itu Tuhan Allah dia cipta langit bumi ke? Awak percaya? Dia kata ya. Dia tengok ke kita bercakap ni? Tengok. Dia dengar ke kita bercakap ni? Dengar. Dia tahu dalam hati saya, dalam hati awak. Tahu. Kita paling dia. Akidah serupa dengan kita. Serupa lah kata. Serupa lah kata. Lepas tu sesat dia mana ni? Sesat mana ni? Percaya Allah Tuhan, semua sekali percaya lah. Kau sesat tu, sesat mana? Tak boleh cerita. Ia akan na'budu wa ia akan nasta'in. Baca tu. Pada Tuhan aku sembah, pada Tuhan aku minta tolong. Param. Tanya pula. Param, awak kalau ada masalah hajat besar, awak pergi ke mana? Dia kata pergi ke kuih. Jumpa siapa? Jumpa Sami. Pasal saya cerita pada dia apa hajat saya pada Sami. Siapa baca doa? Dia kata Sami baca doa. Awak ada sekali? Ada. Awak angkat tangan sama? Sama angkat tangan. Itu Sami kata apa kepada berhala? Sami kata kepada dewa, supaya dewa ni bawa doa ni kepada Allah. Siapa yang punya hajat? Para jawab Allah Ta'ala. Lepas tu awak kasih duit tak dia? Dia kata kasih duit. Awak amin ke doa dia? Amin. Awak bagi duit ke tak ustaz mengaji semaya ajak tunjuk kita. Tunjuk mau muka-muka. Ada Melayu 2-3 awal lah gitu kan. Gitu. Dia buat derajat tu. Saya kata tegas. Awak buat serupa ke dengan dia? Kalau serupa berawak dah. Awak bayar ratus dah ke dia? Tak ustaz. Baik Hindu lah dia bayar RM2 dah. Lepas tu awak buat makan ke dah? Buat. Para awak buat makan ke Hindu tu? Ke Sami? Tak ada. Bodohnya lah. Kata gitu bodohnya lah. Sesak serupa, ngupah mahal. Tak faham. Ia akan abudu wa ia akan nasta'in tu tak faham. Allahu Akbar. Lepas tu dia berkata, patutlah macam mana ustaz semua pakai buat? Apa orang kafir pakai babi ni pada umat oleh Islam? Betul dia. Pasal dia pakai babi, masa ramai pakai babi daripada tak akad ni. Maka betul tak akad, betul pakai babi lah kalau gitu. Tak boleh. Pula kan. Pula. Ramai orang kafir pada orang Islam. Jadi orang kafir lah betul. Kita salah. Pasal kita sikit dah. Hujah tu. Hujah tu lepak kau balik. Okey, sambung nah. Panjang dah sar. Apa belah ni? Okey, sebelum pada kita sambung ayat yang kita akan sambung ni ayat ni. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin, ayat ke-17. Nah. Tidak ada tanggungjawab ke atas kami, katanya nabi-nabi. Ayat ke-17. Tidak ada tanggungjawab ke atas kami illa al-balaghul mubin, melainkan tabligh dengan jelas nyata. Beritahu dia. Tidak ada kuasa nak desak siapa-siapa, nak paksa siapa-siapa supaya mengikut ajaran Islam. Melainkan beritahu saja. Qalu, mereka jawab, inna tatayyanna bikum. Mereka jawab, sesungguhnya kami telah disimpa sial kerana kamu ni. Ni ajakan tauhid ni bila mari, kalau pakak tak terima, saya bimbang ni. Bimbangnya Malaysia ni aku kena bala. Bimbang benar ni. Dia cakap terang-terang. Kalau ajakan tauhid ni kita pakak sebab, dia pakak tak nak terima, bala besar lagi. Bala ni biasanya kemarau atau apa, jenis-jenis tu. Jenis-jenis payah makan. Ni pun tanda-tanda dah. Dengan harga barang naik apa, dengan nilai duit turun. Ni ayat ni. Qalu, mereka jawab, inna tatayyarna bikum. Sesungguhnya kamu telah bawa sial pada kami semenjak kamu mari ni. Tak hasil tanaman jatuh kerana air. La illam tantahu, sekiranya kamu tak berhenti
tabligh kepada kami ni, duk ajak kami masuk Islam ni. Lanarjumannakum, kami pasti akan kerjam kamu mati. Wala yamassannakum, dan pasti kami akan beri kamu rasa. Oh, tahqiq di sini. Wala yamassannakum, lam dengan nun tanwin tu. Lam tu, lam, wala, lam tu, huruf lam tu. Satu lagi nun tanwin, nun sadu. Lam dengan nun tu campur sekali tu, tahqiq. Kami pasti akan beri kamu rasa mati. Maknanya nak seksa dulu supaya sakit, barulah last sekali mati. Main-main bahasa Arab. Kami pasti akan beri kamu rasa macam mana nak mati, minna daripada kami. Adzabun alim, satu azab yang pedih. Nabi-nabi itu jawab, qalu, mereka jawab, ta'irukum ma'akum, sial itu adalah mari bersama orang kamu akan tolak ajakan tauhid. Kesialan tu adalah Allah azab, Allah Ta'ala beri pada kamu. Yang bersama kamu tu kerana Allah Ta'ala beri pada kamu, kerana langgar ajakan tauhid. Anak kita ajak dia supaya berhenti buat solat ajak ni, tak berhenti. Berhenti buat maulud ni, tak nak berhenti dia. Bukan? Kita ajak dah. Berhenti buat tahlil ni, berhenti belakang, berhenti. Ni bahagian karut belakang. Dalam karut tu ada sesak lagi, celah tu. Berapa tempat sesak ni? Saya kata tak kira siapa depan. Apa dia? Maknanya semaya ajak tu langgar ayat Quran tu. Berapa tempat ayat Quran langgar? Nah, yang kedua, maulud tu bagi reka tu, bangun berdiri tu, tanda Nabi mari tu sesak tu situ tu. Lepas tu panggil Nabi mari tu pula, Allahu Akbar. Lepas tu joget apa lah, sekira lah tu. Lepas tu sembelih pula tu, sembelih kerana Nabi Muhammad tu, haram pakai pula tu. Awak sembelih binatang ataupun buat makanan kerana Nabi Muhammad, sudah. Aduh, macam tak belajar fiqh. Dalam kitab fiqh penuh ni. Awak tak boleh sembelih kerana orang, sembelih kerana Allah. Walaupun yang awak sembelih tu kerana Nabi Muhammad, tak boleh dia manusia kan. Allahu Akbar. Lepas tu ada istiadat ni pula, ada istiadat orang kafir. Siapa dia? Kristian. Bukan? Ada satu hadis, seorang sahabat Nabi, budak muda, pakai tali tu. Pakai tali. Nah, tali. Nabi kata, kamu pakai bahasa apa? Oh, kita ikut dasar satu kaum tu. Nabi kata, aku berlepas diri daripada kamu. Mana tak mengaku umat? Pakai tali ya. Tak mengaku umat dah. Nabi Muhammad. Ni tidak Kristian aja ni. Allahu Akbar. Awak ikut yang cara Kristian tu kufur, tak ada bahasa-bahasa. Baca hadis dah tadi pula. Lepas tu perbuatan tu pula, Allah dengan bangun berdiri, yang panggil Nabi tu, Allahu Rabbi ya karim. Nabi mati dah kan. Bagi bunga terus. Sekejap lagi blokek pula. Gini, bubuh tu, bubuh pokok krisma tu bawah tu. Bubuh tak, bubuh hadiah apa semua. Ikut esoknya, esoknya 25 Januari apa Desember dah. Esok ke tu. Sambutlah krisma pula pasal Nabi Isa Rasul juga. Kan Nabi Muhammad saja Rasul. Nabi Isa Rasul kita ke tidak? Rasul kita je. Lepas tu dia mati ke tak ada hari ni? Tak mati lagi dia. Dia turun mari, kamu ni aku berhenti aku tak sambut ni. Lagu mana? Berhenti Nabi yang mati dah tu kamu sambut, dia berhenti aku tak mati lagi. Lagu mana agak-agak nak jawab? Nabi Isa. Tapi Nabi Isa tak tanya pula gitu. Okey nah. Allahu Akbar. Ada orang tanya saya berkenaan khasyaf. Tahu khasyaf? Ya, khasyaf iaitu boleh tak atau wali lah biasanya kita ni tu wali lah kan, tu wali boleh tengok
boleh tengok satu orang duduk jauh ke ada apa ke, atau boleh dengar kan, boleh dengar bisikan kan, bunyi suara cakap ke apa ke. Saya nak tanya, ilmu tu ilmu apa sebenarnya? Kasar. Soalan sedap juga tak? Ilmu apa sebenarnya? Ilmu bab apa? Kalau bab silat ke, ilmu bab tu lah, bab silat ke, bab tasawuf ke, bab apa? Cuba bab boleh dengar yang gaib, boleh tengok yang gaib, tidak gitu? Boleh dengar yang gaib, boleh tengok yang gaib, boleh tengok yang gaib. Ni siapa dia? Allah Ta'ala. Astaghfirullahaladzim. Boleh dengar yang gaib ni? Allah Ta'ala lah. Lepas tu Nabi boleh dengar tu. Oh tu mujizat ni ya. Ya awak kata awak dapat mujizat juga ni, macam mana ni? Lepas tu ilmu gaib ni awak belajar. Ilmu gaib ni bukan anugerah ni, awak belajar ni. Dia ada wirid tertentu awak belajar ni. Kalau awak tak baca wirid ni, tak dapat ni, ni. Bermakna ilmu gaib yang dipelajari. Sedangkan mukjizat tu tidak boleh belajar, anugerah. Kau tak? Ada. Satu lagi yang berkenaan wali pula. Nah, kita kata Syekh Abdul Qadir Jalani itu wali. Kita kata Tok Nali itu wali. Siapa dia yang tak kata saya nak apa? Ada. Siapa yang tak kata Syekh Abdul Qadir ni tidak wali? Semua bakal percaya Syekh Abdul Qadir ni tok wali, bukan? Kalau macam mana? Tak, saya tanya ni. Semua orang percaya Syekh Abdul Qadir ni tok wali. Tidak gitu? Nah? Tak? Agak-agak gitulah. Ataupun wali-wali lain macam-macam nama lah, Hasan Basri lah, apa macam-macam lagi lah nama-nama tu. Baik. Nabi ni boleh jadi Nabi ke kalau Tuhan tak lantik? Ke rakyat dia, jemaah ramai-ramai dia kata, kami lantiklah awak sebagai Nabi. Boleh? Boleh? Tak boleh kan? Mana Allah Ta'ala lantik dia tak? Nabi Muhammad pun Allah Ta'ala lantik, Nabi Musa pun Allah Ta'ala lantik. Semua lantik lah kalau sebut dalam Quran, bukan? Ke? Ha? Jadi sekarang ni siapa lantik tu wali? Tu soalan tu. Tu soalan tu. Siapa lantik? Allah macam mana? Kena ada wahyu kalau Allah. Tak. Kalau Allah Ta'ala yang lantik, dia kena ada wahyu. Mana ada lah nama Syekh Qadir dalam Quran kita ni? Kau Nabi Khidir tak ada nama tadi. Nabi tu tak ada nama pun ada ni. Sudah. Lepas tu, oleh kerana tak ada dalam Quran, mesti ada dalam hadis. Ada Nabi sebut ke? Ada. Syekh Qadir ni dia tak wali, itu saya rasa tu. Dan Syekh Qadir ni dia akan dapat pakat sultan bagi wali, raja bagi wali pula. Baik, siapa yang bagi pakat ni saya nak tanya? Orang ramai bagi pakat ni. Orang ramai yang bagi pakat ni. Tak? Orang ni bagi pakat. Mana semua pakat percaya. Siapa yang tak, saya tanya tadi, siapa yang tak percaya nak Syekh Qadir ni tok wali? Semua pakat percaya belaka. Makna kepercayaan itu sudah tertanam. Nah, siapa yang cerita asal ni? Dia tok wali ni. Dia mati ni agak-agaknya 400-600 tahun selepas Nabi. Maknanya hadis Nabi tak ada, bukan dia ni. Bukan. Nah. Lepas tu dia mazhab Hambali pula tu. Mazhab Syafi'i boleh kira sikit. Ya awak kata dia tu pun Wahabi juga tu. Syekh Qadir dia Wahabi dia tu. Awak nak marah ke dia pula apa pasal ni?
Dah. Dah bapak Hambali, awak kata Wahabi. Kepik belakang buat dia ni, kepik habis. Baik, siapa yang latih ni? Iaitu orang ramai yang latih. Siapa yang mula-mula latih? Nah, nak dengar? Nak tahu? Dia sebenarnya satu orang tu kena baca wirid banyak. Wirid tu wirid tawassul, tak boleh lagi dah. Tak boleh lagi dah. Wirid tu mesti wirid tawassul. Dan bila sampai masa dia tu wirid panjang. Dengan saya tahu uji lama tu 4-5 tahun tak mari lagi. Oh tak mari, dia tak buat rengan-rengan dia mari kok. Mesti orang ni steady semua kan. Wirid bukan kemas semua. Lepas tu dia mari Assalamualaikum ya wali Allah. Setan tu mari. Jadi orang tu pula tanya, siapa dia? Dia ni. Saya ni qada ayat Quran. Qada ayat Quran. Siapa dia beritahu qada ayat Quran ni? Dalam Quran ni tidak ada, tidak ada. Tuhan kata aku jaga sendiri, Allahu hafizun al. Tak, Allah Taala sendiri yang menjaga Quran. Quran ni Allah Taala jaga. Jadi dia kata ada khadam jaga ayat Quran. Siapa betul?